Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak share dengan anda tips ataupun cara macam mana kita nak bagi anak betul-betul faham apa yang kita ajar. Lagi-lagi subjek matematik. Okay. Masa kita tengah mengajar anak murid, masa kita tengah mengajar anak, kita tengah bagi anak kita ni dalam mood input. Dia tengah dalam mood input. Input. Maksudnya input, maksudnya in. Dia tengah tengok apa yang kita tengah ajar dan telinga dia pun tengah buka apa yang kita tengah ajar. Dia tengah in, masuk. Okey. Kalau sekadar input sahaja, kita bagi dia faham, lepas tu kita leave it, kita biarkan, kita mengandaikan, kita assume yang dia boleh jawab dalam peperiksaan, kebarangkalian, kemungkinan besar dia tak faham. Kemungkinan besar juga dia lupa. Lebih kepada lupa lah. Jadi, kita sebenarnya dalam mengajar ni ada bagusnya untuk kita ada input dan output. Kita nak bagi dia input for the first place sebab kita nak bagi dia faham. Of course lah, dia kena buka mata, buka telinga untuk di input. When the time dia dah input, dia dah faham, kita tengok level yang dia dah faham sikit, kita nak suruh dia output. Kita nak minta dia output, minta dia keluar balik apa yang dia faham. Setiap satu persatu. Bukan kita ajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah ajar dia 10 step. Cuba ulang balik 10. Kemungkinan besar dia lupa. Walaupun dia faham. Dia faham step 1, step 2, step 3. Mungkin dalam matematik pun dia mula-mula nak kena tukar dulu. Kan? Kena tukar dulu. Lepas tu kena bahagi. Lepas tu kena dapatkan jawapan. Lepas tu kena permudahkan. Mungkin dalam satu soalan, mungkin ada 4-5 step. Boleh jadi. Contoh, boleh jadi 2-3. Satu soalan ada 5 step. Step yang pertama, dalam satu soalan ni, step pertama, kena tukar dulu. Okay, kena tukar dulu ni, kita bagi dia faham, kita pause kejap. Cuba buat yang tu dulu. Selesaikan yang tu dulu. Sebab dia dalam mood, baru nak faham. So, tengok dia boleh buat tak yang first step tu. Dia pun rasa ringan, dia pun rasa mudah. Benda yang sangat senang dan cepat. Terus dia dapat input, dia terus output, dia buat. Masa dia tengah buat, kalau okey, teruskanlah. Kalau tak okey, repair. Kita cuba baiki part mana, bahagian mana yang dia lemah. Okey, ni macam ni. Okey, kita selesaikan dulu bahagian satu. Okay. Bila bahagian satu dah okey, barulah kita masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni benda yang sama juga masa kat step pertama, which is kita ajar je step yang kedua, pause dulu. Bagi dia faham yang kedua ni, step yang kedua. Level yang kedua, bukan level. Langkah yang kedua, step yang kedua. Bagi dia buat pula. Okay, bila dia dah buat dah okey, buat benda yang sama ketiga, keempat, kelima, benda yang sama. Berulang-ulang, kita buat satu persatu. Okey, bila dah cukup 5 ni, dia dah buat persatu, barulah kita minta dia try buat semua sekali. Dalam satu soalan tu mungkin ada 5 langkah, 5 step. Jadi pun dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Dia macam tu cara mengajar, kita buat langkah satu persatu. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab tak semua murid kalau kita ajar 5-5 ni dia boleh faham semua. Kadang-kadang kebanyakan yang saya ajar, kemungkinan kebanyakannya lupa. Dia akan lupa. Dia lupa sebab sekali input, output. So kita nak bagi dia input dan dia output balik dengan dia cara menulis. Dia tulis balik, kita tengok apa yang dia faham. Kadang-kadang saya suka bagi murid ni output dengan cara saya tanya balik. Saya tengah mengajar ni, saya tanya balik. Mengajar macam ni, tanya balik. Ataupun bagi satu latihan sikit, dia buat. Ada yang lagi best, saya suka output. Yang paling saya suka juga, bila anak murid, saya suruh dia jadi cikgu, saya jadi anak murid. Bertukar tempat. Tujuannya saja-saja suka-suka main-main, bagi dia mengajar. Jadi saya berlakon jadi anak murid, dia jadi cikgu. Betul ke macam ni? Kita macam jadi yang macam anak murid yang tak berapa pandai. Nak tanya dekat dia. Sebab tujuannya kita nak bagi dia feel confident. That's why satu persatu sebenarnya one of the reason kita nak bagi dia confident buat satu persatu.
dan mudah untuk dia juga senang faham satu persatu, step by step. Yang saya cakap ni level-level untuk student yang yelah mungkin nak faham pun take time. Jadi kita nak bimbing ni pun, nama pun bimbing. Bimbing tak semestinya dengan satu cara, which is nak kena pakai kereta Ferrari, mesti nak kena cara Arnab laju. Kadang-kadang ada caranya, perlu untuk juga kita nak buat satu persatu cara kura-kura. Walaupun lambat tapi destinasi tetap sampai. Okay, saya harap anda boleh dapat mesej yang saya nak sampaikan, which is kalau nak bagi mengajar, cuba buat satu persatu, bagi input dan terus suruh dia output, supaya kita ada two-way communication. Ada dua hala. Hala pertama dan hala kedua, kita pun tengok tahap mana yang dia faham dengan tak faham. Macam sekarang ni, satu hala lah. Saya nak minta anda cakap sekarang, cuba reply. Cuba cakap. Saya tak dengar, melainkan anda komen. Macam tu. Alright, so harap terbantu. Itu saja. Assalamualaikum.